Shalom Bapak Ibu sekalian. 弟兄姊妹，主内平安。 Hari ini tema kita adalah berkat atas rumah tangga. 今天我们的主题是蒙福的家庭。 Yang menjadi dasar perenungan terambil dari Mazmur 128. 我们思想的经文是在诗篇128篇第1节到第6节。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, Mazmur 128. 我先用中文来读：凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。 愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。 Mari kita membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Saya menyusunnya agar lebih mudah kita mengerti bersama. 我们再用印尼文读一次。 Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kiranya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca ada beberapa yang di-highlight. 我们刚才读的经文有几处我们需要注意的地方。 Yang pertama adalah semacam pemberitahuan para orang yang berbahagia itu yang takut Tuhan dan yang hidup menurut jalannya. 被神所赐福的人是敬畏耶和华的人，并且行他旨意的人。 Apabila itu dilakukan maka ada berkat untuk pria, untuk ayah, untuk istri dan untuk anak-anak. 遵行耶和华道的人有丈夫、妻子还有儿女。 Dan berkat itu ditekankan berulang di dalam Mazmur yang berbentuk puisi ini. 这一些的祝福是一再被重复的强调。 Yaitu dikatakan sesungguhnya demikianlah diberkati. 这就是说，敬畏耶和华的人都必这样蒙福。 Lalu dikatakan Tuhan memberkati engkau dari Sion. 耶和华要从西安赐福给你。 Jadi sudah Tuhan itu di atas ditambah dari Sion atau sorga dari atas. 神从天上，也就是从西安山从上面赐福给你。 Artinya sungguh-sungguh dan berkat itu betul-betul dari Tuhan, dari surga, dari Sion. 因为赐福、祝福就是从神而来的。 Dan kebahagiaan itu bukan hanya untuk keluarga-keluarga kecil saja. 这一些的祝福不是针对每一个小家庭来说， Berlaku untuk kebahagiaan Yerusalem atau keluarga Tuhan atau gereja. 针对整个耶路撒冷，预表着神整个的大家庭。 Dan secara indah dikatakan bahwa umur panjang itu diberikan untuk melihat anak dan cucu. 神的祝福也赐给我们长寿，可以看到儿女的儿女。 Ditutup dengan berkat damai sejahtera untuk Israel atau untuk seluruh umat Tuhan. 以祝福愿平安归于以色列作为结语， Itu yang akan kita renungkan bersama-sama. 这是我们要思想的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu. 我们在天上的神啊，求你对你的儿女们说话。 Tolong kami menyerahkan semua kegelisahan dalam pikiran perasaan kami kepadamu. 把我们心里一切的焦虑、一切的忧愁卸下给你， Sehingga sekarang kami betul-betul memusatkan pikiran perasaan kami kepada firman-Mu. 使我们可以确确实实的聚焦在主你的身上。 Berbicara melalui kedua hamba-Mu yang melayani ini. 求主你对你的两位仆人，借着两位仆人说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Apa berkat untuk rumah tangga? 什么是对家庭的赐福？ Alkisah keluarga Kongguan 这个就是康源的家庭。 Bagi mereka berkat itu artinya bisa makan bersama. 对他们来说，祝福就是可以大家一起用餐。
Nggak cuma makan berat, bisa snackin bersama. 不单单是主食，也可以是有一些的零食时间、间食时间。 Oh, berkat Tuhan untuk keluarga itu artinya masing-masing punya handphone sendiri-sendiri. 祝福就是每个人都有自己的手机， Sehingga nggak bertengkar, nggak berebutan. 这样就不会吵架。 Dan rumah tangga yang diberkati itu adalah yang bisa piknik bersama-sama. 一个蒙福的家庭可以大家一起野餐， Mulai dari Puncak, Bandung, Bali, Singapura sampai Norwegia. 可以从新加坡，然后到巴厘岛，也可以到地极。 Bapak Ibu sekalian, apakah itu berkat untuk rumah tangga? 这是不是就是蒙福的家庭？ Betul tidak? 是不是？ Betul, itu berkat? 这是不是蒙福的家庭？ Ya, betul, itu berkat Tuhan. 是，这就是上帝的祝福。 Tetapi bukan yang utama. 这个不是首要的目的。 Bersyukurlah bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan diberikan berkat lebih. 我们要感谢神，因为神赐给我们更大的祝福， Bukan hanya tampilan, makan, dan jalan-jalan. 不是我们表面所看到的那样，可以吃吃喝喝走走。 Nah, kita akan belajar apa dan bagaimana berkat Tuhan untuk keluarga. 我们可以学习神的祝福是怎样的，并且是如何得到的。 Berkat Tuhan itu sangat lengkap. Kalau saudara lihat gambar di sini ada yang hilang. 神的祝福是非常的完全的，但是看这个图片，有一些东西失去了。 Apa yang hilang, Bapak Ibu? 什么东西不在？ Hah? Yang hilang? Ayahnya, bapaknya. 爸爸不在这个照片上， Kemana bapaknya, Bapak Ibu? 爸爸去哪儿了？ Yang mana? Di mana? 爸爸去哪儿了？ Tadi habis kebaktian satu ada yang salam. Yang ambil foto, Bu, bapaknya. Katanya. 刚才第二堂有人说爸爸在给他们拍照， Saudara bersyukur bahwa berkat Tuhan utamanya dicurahkan melalui pria, suami atau kepala keluarga. 我们要感谢神，神的祝福首先是临到这个家庭当中的男人，就是丈夫。 Mazmur 128 dimulai berbahagialah engkau. 圣经诗篇128篇开始说到是那些蒙福的人，耶和华所赐福的人， Orang yang takut akan Tuhan. 是敬畏耶和华的人。 Nah, ini khususnya menunjukkan kepada pria, suami atau kepala keluarga. 第一个是临到这个家庭当中的男人，或者是他这个家庭当中的丈夫。 Dan di sini diberitahu berkatnya adalah bahwa seorang pria, suami kepala rumah tangga bisa bekerja. 这里所说的祝福，家庭当中的男人，也就是说丈夫可以有工作， Bisa berjerih lelah dan bisa makan dari hasil jerih lelah itu. 他要吃劳碌所得来的，并且要享福。 Jadi adalah suatu berkat Tuhan kalau kepala keluarga itu bisa bekerja sendiri, berjerih lelah dan hidup dari kerja kerasnya. 所以神的祝福就是当一个家庭当中的丈夫可以有工作，可以吃喝劳碌得来的，并且可以享福。 Pekerjaan atau bekerja itu bukan kutukan. 可以工作不是神的咒诅。 Sejak manusia sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan pekerjaan. 当人还没有落入最终的时候，神已经赐给他们工作的权利。 Pada waktu itu Adam disuruh memberikan nama kepada seluruh makhluk hidup. 那个时候，亚当被神赋予他给这些受造之物起名字的工作， Nah, itu kerja berat, Bapak Ibu. 这是一个很重要的工作。 Gak gampang memberikan nama kepada seluruh makhluk hidup yang ada waktu itu. 给一切动物起名字不是一件很容易的事。 Dan itu berlanjut sehingga sampai hari ini kalau para bapak, kepala keluarga, pria itu bekerja keras, itu bukan kutukan, itu berkat. 所以工作一直延续到今日，所以家庭当中的丈夫可以有工作，这个是从神而来的祝福。 Berbeda dengan dunia yang mengatakan pensiun dini, jangan kerja lagi. 不要像世上所说的就退休就好了，不要再工作了。 Bahwa kita bisa bekerja, bahwa kita bisa menikmati hasil kerja kita, itu adalah berkat Tuhan. 我们可以工作，而且我们可以享受劳作所得来的，这是神的祝福。 Sekedar info intermezzo, ternyata Pak Kongguan itu lagi kerja. 这个就是通过一些信息来说，这个康元先生他是在工作， Jadi nggak ikutan makan snack karena kerja keras. 所以他没有跟着一起吃兼食，乃是在努力的工作。
Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita menerima bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan bahwa kita bisa menikmati hidup dari pekerjaan itu adalah berkat Tuhan bagi kita. 所以我们要接受，当我们可以有工作，而且我们可以享受工作的成果，这是神的祝福。 Berkat yang dijanjikan itu berarti kalau saudara punya persoalan atau tidak punya pekerjaan bisa meminta berkat itu dari Tuhan. 所以神的应许，如果弟兄姊妹还没有工作，我们可以向神求，神必会赐福给你。 Dan yang kedua saudara sekalian, berkat bagi para wanita atau istri yang ada di dalam rumah. 第二个祝福就是神给这个家庭当中妻子的祝福。 Dikatakan di situ bahwa istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. 这里说到妻子在内室当中，好像多结果子的葡萄树。 Mazmur ini ditulis pada zaman Israel, negara agraris. 在诗篇128篇成书的时候，那个时候的以色列是一个农业国家。 Ilustrasi yang dipakai itu biasanya tanaman. 所以用的这个比喻是可以使他们可以耕种。 Kalau Mazmur ini ditulis tahun 2025 di Jakarta, 如果这个诗篇128篇是在2025年的现在雅加达写成的话， mungkin akan ditulis istrimu akan seperti deposito yang bunganya besar. 所以你的妻子可以用定期存款来获得最大的利息的人。 Artinya istri itu juga peranannya sangat penting. 所以说到这里，妻子的角色是非常重要的。 Suami katakanlah di luar dia bekerja berjerih lelah. 说到丈夫可以在外面去工作，可以劳碌， Tetapi di rumah istri juga melakukan pekerjaan yang berat sehingga dia seperti pohon anggur yang menghasilkan dengan subur. 所以在家中的妻子其实可以扮演她的角色，如同多结果子的葡萄树。 Anggur itu adalah minuman yang sangat penting untuk zaman itu. 在那个时代，葡萄酒是非常重要的一个饮品。 Sehingga mujizat pertama yang dilakukan Yesus di perjamuan kawin Kana adalah merubah air menjadi anggur. 所以主耶稣在迦南所行的头一件神迹，就是把水变成酒。 Jadi bahwa istri itu diumpamakan pohon anggur, peranannya sangat penting untuk menghasilkan di dalam rumah itu. 所以妻子的角色被比喻成多结果子的葡萄树，说明她在家中的角色非常的重要。 Anggur sebagai lambang mendatangkan keindahan, kemanisan, dan sukacita di dalam rumah. 所以葡萄的角色，葡萄比喻成非常的可以让人得以享受，而且非常的喜乐，可以让人去享用它。 Dan berbuah subur yang artinya menghasilkan dan melakukan banyak hal. 所以妻子在内室当中可以做很多的事情。 Itu sebabnya seringkali kadang wanita itu seperti menteri dalam negeri, ngurus segala sesuatu dalam negeri. 所以女人也可以做一个国家的部长，可以管理很多的事情， Melakukan banyak tugas manajemen sandang pangan, 可以做国家的管理的国防部长等等。 merawat anak-anak, mendampingi suami, menjaga orang tua yang sudah lansia. 可以照顾孩子，陪伴丈夫，也可以照顾年迈的公公婆婆。 Jadi multitasking dilakukan, ini bukan kutukan, ini adalah berkat Tuhan. 所以这一切不是说这是咒诅，而是神的祝福。 Dan ini semua memerlukan kerja keras juga. 这一切都需要非常努力去工作。 Tidak hanya suami berjerih lelah, tetapi istri itu juga berjerih lelah. 所以丈夫劳碌，妻子也同样劳碌。 Yang dipakai ilustrasi tanaman adalah anggur dan zaitun. 所以在这里说到两个比喻，这个葡萄树和橄榄树。 Pohon anggur dan zaitun sama, dua-duanya perlu perawatan untuk bertumbuh. 所以葡萄树和橄榄树一样，都需要很细心的照料。 Kalau tidak dirawat, kalau liar tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. 如果没有很好的照料，不可能结果子。 Jadi seorang wanita, seorang istri, ibu di rumah itu pun diberkati dengan cara bisa bertugas, bisa melayani banyak hal. 所以神祝福在家里的妻子，可以让她做很多事情。 Jadi ibu-ibu, istri, para wanita kalau memiliki banyak tanggung jawab itu adalah berkat Tuhan. 如果做妻子的在这里有很多的责任要负上、要担起的话，这是神的祝福。 Berkat bagi anak-anak, dikatakan anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 对孩子的祝福就是孩子如同橄榄栽子围绕你的桌子。 Memang anak adalah di dalam Alkitab dikatakan salah satu berkat Tuhan bagi keluarga. 所以孩子在圣经上说到，这是神对我们的祝福。 Di pasal yang lain dikatakan anak itu adalah upah. 在另外一处经文写到，孩子如同是剑。 Jadi keluarga yang diberkati biasanya memiliki anak-anak. 如果大的家庭是祝福，就是有很多的孩子。
Tapi secara khusus di sini dikatakan anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. 这里的比喻就是一个孩子如同橄榄栽子， Artinya mereka itu masih perlu proses bertumbuh. 所以这个比喻就是说，他们需要一个成长的过程， Perlu perawatan, perhatian, dan perlu ketekunan. 他们需要照料，需要关心，而且需要坚忍。 Saya membaca bahwa pohon zaitun itu baru berbuah sekitar 5 sampai 8 tahun sejak ditanam. 一个橄榄树可以结果子需要5到8年的时间， Dan setelah 15 sampai 20 tahun baru menghasilkan buah yang banyak. 到15年到20年才能硕果累累， Artinya perlu waktu lama sampai anak-anak ini bertumbuh dewasa. 所以需要很长的一个过程，这样孩子才能够结果子，才能够成长。 Artinya perlu jerih lelah baik suami maupun istri, ayah, ibu untuk membesarkan anak-anak ini. 所以做妻子和丈夫的都需要很劳碌，才能把孩子带大。 Berkat artinya Tuhan memberikan anak-anak yang siap bertumbuh dewasa di dalam pendampingan keluarga. 所以神说，孩子需要在你的陪伴当中，他们才能够长大成人。 Dan kelak berkat itu terjadi kalau kita memiliki anak-anak itu yang rukun di dalam keluarga atau cinta keluarga. 这样就是说，孩子在我们这个家庭当中是很和谐的家庭，很有爱的家庭，才能够成长。 Itu sebabnya dikatakan anak-anakmu di sekeliling mejamu. 这就说到孩子围绕你的桌子。 Jadi kita diberkati oleh Tuhan kalau kita memiliki anak-anak itu yang sayang keluarga, yang mau berkumpul dengan keluarga. 所以，一个蒙福的家庭就是孩子爱他的家，而且可以与他的家人和睦相处。 Kalau juga bisa ditafsirkan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. 我们也可以解释为，我们都是神的儿女。 Kalau ada yang mengatakan, Bu, saya sudah tidak bersama dengan keluarga atau saya hanya sendirian. 有人会说啊，我已经离开我的家人了，或者我还是单身。 Setidaknya kita semua pasti adalah anak-anak Tuhan. 所以但是我们肯定是上帝的儿女。 Dan Tuhan tahu kita itu tunas yang bisa berpotensi menjadi dewasa. 神知道我们有这样的可以成为长大成人的潜能。 Jadi saudara sekalian, berkat Tuhan itu diberikan melalui anak-anak yang mencintai keluarga. 所以神的祝福临到我们，是借着他所爱的儿女临到他的家庭。 Nah, setelah beranjak dari keluarga kecil maka masuk ke dalam berkat bagi keluarga Tuhan. 从一个个小小的家庭个体，一直到进入神的大家庭， Engkau mengalami bahagia Yerusalem. 你可以经历到耶路撒冷的好处。 Yerusalem menunjukkan keluarga Tuhan secara umum. 所以耶路撒冷预表着神的大家庭。 Karena kita sebagai orang Kristen, keluarga kita itu adalah bagian keluarga Tuhan. 那我们的小家庭是神大家庭当中的一部分。 Itu sebabnya ada kelahiran, ada kematian diumumkan di warta gereja. 所以这里有出生，然后有死去，然后在教会当中可以通告出来。 Itu sebabnya maka kita menikah sebaiknya di gereja disaksikan oleh jemaat Tuhan. 所以在教会当中，我们可以每个人去见证这样的过程。 Jadi semua event keluarga kecil itu seharusnya dirayakan dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan. 所以每个小家庭发生的事情，可以在这个教会的大家庭当中被见证出来。 Dan Tuhan berjanji kalau kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, kita akan diberkati dengan menjadi anggota keluarga Tuhan yang diberkati. 所以神应许我们，如果我们敬畏神，神就必会赐福我们这样像教会一样的大家庭。 Dan Tuhan tidak lupa memberikan berkat yaitu umur panjang. 神也没有忘记让我们长寿。 Dan secara indah umur panjang dikatakan engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu atau anak cucu. 诗篇上说的那样的美好，你可以看见你儿女的儿女。 Jadi ini tentu kita semua setuju ya, lebih baik kita umur panjang sejauh melihat cucu. 所以我们都同意，我们的长寿就是可以看到我们的孙子。 Kalau lebih panjang lagi ya mungkin bisa merepotkan kiri kanan. 如果再长一点，可能能够看到左左右右的像曾孙、玄孙。 Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada kuis pertanyaan seperti ini, pilihlah berkat yang sesuai. 如果有这样的一个测试，就是按照着所蒙的福分去选择你的答案。 Untuk pekerjaan kita pilih berkat nomor berapa? 如果对于工作事业上，我们选择第几号？ Nomor berapa Bapak Ibu? 选择第几号？ Pekerjaan nomor berapa berkatnya? 工作选择第几号？ Nomor 3 第 ya. 个哦，第3。 Kerjaan kalau bisa ya cuan ya, cuan-cuan untung-untung. 转。
转。 Untuk gereja berkatnya nomor berapa? 针对教会是神的祝福是哪一个？ Nomor 1 kalau kita 第一 GKY 号，如果我们是国语堂， mulia dan misioner. 有荣耀而且是宣教的教会。 Negara berkatnya nomor 国家 2, 第 adil, 二，公 adil 正 makmur. 而且繁荣。 Seperti sila Pancasila. 像我们说的班恰西拉，班恰西拉。 Keluarga berkatnya adalah 家庭的祝福是哪一样？ bahagia 第四， bersama. 大家都幸福。 Jadi dalam keluarga jangan minta berkat cuan. 所以针对家庭，不要求赚钱的这个，对， Dalam keluarga 在家庭当中， jangan minta berkat harus adil, harus makmur. 在家庭当中，你不要为了家庭的公平或者是繁荣去求神， Nggak selalu adil, nggak selalu makmur. 不会永远公正，也不会永远繁荣昌盛。 Tapi selama suami, istri, anak berjerih lelah bersama-sama, itulah berkat Tuhan. 所以丈夫、妻子、儿女，大家一起劳碌，一起做工，这是神的祝福。 Selanjutnya adalah booster berkat. 接下来我们要讲的是祝福的助推器， Tidak dikatakan syarat berkat. 没有说到是蒙福的条件。 Karena kalau bicara syarat, saudara dan saya sepertinya tidak akan memenuhi syarat. 如果说到条件的话，我们每一个人都没有蒙福的这个条件。 Allah kita tuh baik, pada dasarnya Dia mau memberkati kita anak-anaknya. 不是因为我们好，这样神才会祝福我们。 Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendorong, membuat kondisi di mana berkat itu lebih mudah kita terima. 所以我们所做的就是如何行才能让我们更快的得到神的祝福。 Pertama adalah takut Tuhan atau respect, hormat kepada Tuhan. 第一点就是要敬畏神、尊敬、尊崇神。 Banyak bisa kita bicarakan mengenai hal ini. 对于这个方面，我们很多要讲的。 Tapi hari ini khususnya kita lihat ayat Pengkhotbah 12 ayat 13 14. 今天我们要讲的是传道书第12章13到14节。 Mari kita baca di dalam bahasa Indonesia bersama-sama. 我们一起用印尼文来读。 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu yang baik, entah itu yang jahat. Yang ditekankan di sini adalah kata kewajiban setiap orang. 这里所强调的是，这是人所当尽的本分。 Jadi tidak bisa kita mengatakan loh di Mazmur 128 yang disuruh takut itu cuma pria itu. 但是在诗篇128篇说到的，这里敬畏神的只说到是男人呐、 Takut akan Tuhan itu kewajiban kita semua. 所以敬畏神是我们每一个人当尽的本分， Karena kita ini manusia. 因为我们是人， Kita bukan ayam, bukan kucing. 我们非鸡非猫， Kita harus bertanggung jawab untuk semua perbuatan kita. 所以我们要为我们所做的一切负上责任。 Dan dikatakan suatu saat kita harus bertanggung jawab menghadap pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. 所以在圣经上说，人所做的一切，神必要审问，哪怕是在隐藏的事情。 Banyak keluarga itu punya masalah karena membiasakan dan punya hal-hal tersembunyi. 很多的家庭有问题，因为他们有很多已经习惯去做的事情，或者是隐藏的事。 Hari ini orang memuja-muja privacy. 所以现今的人崇敬一个叫隐私权， Tiap orang punya batasan yang orang lain nggak boleh masuk. 所以每个人都有别人无法僭越的一个隐私。 Bapak Ibu tahu ya itu handphone tuh ada yang screen-nya itu apa itu namanya ya pokoknya nggak bisa dilihat dari pinggir. 所以手机上有一个隐藏的贴膜，别人是看不到你手机的内容的。 Ya, anak muda itu suka apa screen protectornya itu pokoknya nggak bisa dibaca deh kalau kita lihatnya dari pinggir. 所以现在的年轻人手机上有这样的隐藏的贴膜，别人是看不到手机上内容。 Nggak mau ketahuan. 所以因为他们不想让别人知道， Password orang lain nggak boleh tahu. 所以这是我的隐私，别人不可以知道。
hati-hati dengan yang tersembunyi. 所以我们要对这些隐藏的事要谨慎。 Mungkin kita bisa menyembunyikan dari orang lain, dari suami, dari istri, dari anak. 所以当我们可以观察到我们的妻子、我们的丈夫、我们的孩子， Tidak mungkin saudara menyembunyikan dari Tuhan. 我们可以对他们隐藏，但是我们不可能对神隐藏。 Takutlah akan Tuhan untuk segala yang berdosa yang kita lakukan. 所以在各样的事上，我们要敬畏神，就是隐藏的这些罪，我们也不能向神隐藏。 Kerusakan keluarga seringkali dimulai dengan hal kecil-kecil yang disembunyikan. 一个家庭的破坏是从一些小小的事情开始的。 Demikian pula sebaliknya keadilan Tuhan itu memberitahu Tuhan melihat yang tersembunyi termasuk kalau itu yang baik. 所以神的公义显明了神看在隐藏的事情，哪怕是那些善的事、恶的，神都要审问。 Artinya kalau saudara hidup di dalam keluarga yang tidak ideal, 如果弟兄姊妹们在一个不理想的家庭当中， mungkin ada di antara kita yang punya suami jahat, istri yang jahat. 可能在我们当中有不好的丈夫、不好的妻子， Mungkin ada di antara kita yang punya anak-anak atau orang tua yang jahat. 可能在我们当中有不好的孩子，或者是不好的父母。 Tapi kalau saudara dan saya, kita sendiri takut akan Tuhan. 如果我们自己敬畏神， Kita berjerih lelah mengupayakan yang baik. 所以我们要辛苦劳碌，而且我们要去行善。 Kita berdoa di tempat yang tersembunyi. 我们在隐秘处祷告， Tuhan melihat. 神会看见。 Selalu ada harapan 我们一直都会有盼望。 bagi keluarga-keluarga yang berjuang. 对于那些一直在挣扎的家庭，每个家庭都有盼望， Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. 因为在神面前没有一样可以隐藏的。 Tuhan melihat air mata saudara, doa-doa saudara. 神看到我们的眼泪，听到我们的祷告， Tetap takut akan Tuhan. 我们要敬畏神。 Hari ini sekarang orang tuh banyak takut yang lain-lain. 现在的人有很多他们惧怕的事情， Tentang janji dan kewajiban, 关于应许或者是责任， ada suami takut istri, 有的是丈夫怕老婆，丈夫怕妻子， ada istri-istri takut suami. 有妻子怕丈夫， Yang banyak itu orang tua takut anak sekarang. 很多父母怕孩子， Anak takut orang tua, 孩子怕父母， mertua takut menantu, 婆婆怕媳妇， menantu takut mertua. 媳妇怕婆婆。 Bapak Ibu yang mana? 你们怕什么？ Bapak Ibu takut yang mana? 你们怕什么？ Kalau ada mengatakan, enggak Bu, saya enggak takut semua. 如果有人说我什么都不怕， Wah, itu lebih menakutkan lagi ya. 这个就更可怕。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姊妹， pastikan saudara punya alamat takut yang tepat. 所以你们要有一个真正需要敬畏的那个正确的对象， Jangan karena takut orang, 千万不要因为怕人， lalu kita tidak takut Tuhan. 但是我们却不敬畏神。 Jangan. 不要， Tuhan itu yang paling berkuasa. 神是有全能的， Tuhan yang paling mencintai saudara dan saya. 神最爱我们， Kita harus utama takut kepada Tuhan. 我们首先要敬畏神， Dan Tuhan akan menolong kita mengatasi semua ketakutan yang lain. 神会帮助我们去胜过一切的恐惧。 Yang kedua, booster berkata adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 第二个祝福的推进器就是我们要行在指定的道路上。 Hidup menurut jalan ditunjukkan itu berarti gaya hidup, cara hidup. 我们的生活要活在指定的道路上，就是我们的生活方式。 Gaya hidup, cara hidup kita itu harus sesuai Alkitab, firman Tuhan. 我们的生活方式要根据圣经。 Orang sekarang kadang-kala gaya hidup, cara hidupnya itu ngikuti tren masyarakat. 但是现代人的生活方式是按着这个社会的潮流， Ngikuti gaya-gaya film Amerika, Korea. 按着那个美国的电影或者韩国的电影的那个生活方式来活。 Kiblatnya ke sana. 然后他们所聚焦的就是在那里。 Orang sekarang kadang-kala hidupnya itu tidak taat hukum dan kehendak Tuhan. 现在的人都不敬畏神，也不顺服神的律法或者神的旨意。
Padahal Tuhan punya banyak petunjuk mengenai kehidupan saudara dan saya, termasuk untuk kehidupan keluarga. 神在我们的生活当中有很多的心意和旨意，当然是包括我、你和我。 Firman Tuhan seperti rambu lalu lintas buat kita. 神的律法一条一条的赐给我们。 Kalau mau jalan sampai ke tempat tujuan tepat, ya harus ikut rambu jalan, petunjuk jalan. 如果我们要一直行到我们要去的地方，我们要按着这个红绿灯来。 Kalau merah stop. 如果是红灯的话就停， Kalau hijau jalan. 如果是绿灯就行。 Kalau kuning apa Bapak Ibu? 如果黄灯嘞， Kuning siap-siap. 踩油门。 Siap-siap berhenti, jangan siap-siap tancap gas. 你要预备好踩刹车，而不是预备好踩油门。 Kalau nggak boleh, katakanlah hukum, jangan mengingini milik sesamamu. 所以，如果你说不可以，要按照律法来行，而不要去效法别人。 Hukum keberapa Bapak Ibu? 是哪一条的律法？ Jangan mengingini, hukum keberapa? 不要偷瞄别人。 Ke-10. 第10条。哎呀。 Untuk kehidupan rumah tangga, meskipun dia ganteng, dia cantik, kalau bukan punya kita, gak boleh diingini. 如果你看到邻居要么帅要么美，你不要去想，因为不是你的。 Lagu-lagu zaman sekarang itu saudara ngeri ya kalau dengerin lagu cinta itu. 今天听的那些情爱的情歌，听起来都很可怕。 Ya, biarkan aku mencintaimu meskipun tidak memilikimu. Ya. 说到是我爱你，哪怕你不属于我。 Ya, engkau sudah ada yang punya. 你已经属于别人了。 Biarkan aku memilikimu dalam mimpi. 让我在梦中拥有你哦。 Itu nggak benar saudara, itu cara 这个是不对的。 Kalau merah ya jangan dilanggar. 如果是红灯就不要越界。 Kalau hijau petunjuk ya lakukan. 如果是绿灯的话，那你就去行吧。 Apalagi Mazmur 128 mengatakan suami istri jerih lelah. 所以在诗篇128篇说到，丈夫和妻子要辛苦劳碌。 Nggak boleh malas kerja, nggak boleh malas berperan. 所以你不可以懒惰，也不可以去不扮演你在生活当中的角色。 Firman Tuhan misalnya untuk suami istri, hai suami kasihilah istrimu. 圣经上说，嗨，丈夫，你要爱你的妻子， Seperti Kristus mengasihi 如 jemaatnya. 同基督爱教会一样。 Yaitu lampu hijau, ya lakukan. 这个就是绿灯，你去行啊， Meskipun tidak selalu ideal. 哪怕不是总是理想的。 Istri tunduklah kepada suamimu. 做妻子的要顺服你的丈夫， Seperti kepada Tuhan. 如同顺服主。 Itu lampu hijau, ya harus dilakukan. 这个就是绿灯，你必须要去做， Meskipun perlu jerih lelah. 哪怕是需要你去辛苦劳碌。 Misalnya kemudian dikatakan anak-anak hormatilah orang tuamu. 如同圣经上说，你们孩子们要顺服自己的父母， Itu lampu hijau, ya lakukan, hormati orang tuamu. 这就是绿灯，所以你要去行，要孝敬父母， Walaupun perlu kerja keras. 哪怕你是需要辛苦劳作。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， petunjuk Tuhan itu jelas. 神的旨意非常的明确。 Menjadi keluarga yang diberkati adalah kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 如果我们要成为一个蒙福的家庭，我们就要行在神的道路当中。 Gereja harus sungguh-sungguh melakukan hal ini. 我们的教会也要切切实实的去做。 Karena secara umum struktur keluarga itu mulai bergerak, mulai makin tidak jelas. 所以，但是现在普世家庭的结构已经非常的不清晰。 Infografik yang atas itu saya ambil hasil survei di USA. 这个是从美国 Ya, 美国拿到的一个民调。 Dikatakan di sana ada evolusi yang namanya struktur keluarga. 这个就是现在的家庭的结构的一个进化过程。 Dulu keluarga itu suami istri anak kandung. 所以以前就是丈夫、妻子、孩子， Tapi pergerakannya perceraian itu begitu banyak sehingga banyak single parent. 所以因为很多人去离婚率的提高，有很多的单亲家庭， Kemudian maju lagi berapa langkah. 所以又往前进了几步。 Yang bercerai itu masing-masing menikah lagi. 所以那些离婚的人又再婚， Anaknya dibagi-bagi. 所以孩子就分到不同的家庭， Ada yang dibagi secara jelas,
有的是分得很清楚， ada yang dibagi harian, weekdays, weekend. 所以有的人就是可以一个星期见一次，或者周末才可以见面。 Ada satu teman itu dia cerita, sekarang itu ada gambar ya, struktur keluarga itu, anak-anak itu masuk sekolah disuruh melingkari keluargamu itu seperti apa. 所以牧师的朋友说到，现在有的家庭就是你要选择你的家庭结构是怎样的。如果你的家庭结构是这样的，你就要画个圈。 Ini teman di Hong Kong ya cerita. 这是香港的一个朋友跟牧师分享的。 Yang mengatakan itu bingung milih struktur keluarga, gambar keluarga itu begitu banyak pilihan. 所以非常的不清楚，就是有家庭结构是不一样的，各种各样， Nggak cuma 3 gini. 并不是只有这三种而已。 Ada yang keluarga 2 mama, anak. 有的家庭是有2个妈妈孩子， Ada 2 papa, ada anak. 有2个爸爸孩子。 Ada yang pernikahan kedua, ketiga, lalu anak-anaknya dicampur-campur. 所以又有的家庭是再婚又再婚，所以孩子也是有不同的爸爸妈妈生的。 Sampai bingung ya milih itu struktur keluarga yang mana. 所以直到你觉得很糊涂，你到底属于什么样的家庭？ Saudara-saudara itu sudah bergeser masuk di Jakarta. 所以，但是这样的情况已经慢慢的渗入到雅加达， Supaya tidak menjadi tren di gereja kita. 使得不要成为我们教会的一个潮流。 Kita semua harus kerja keras. 我们必须要努力， Kerja keras jangan mengikuti keinginan atau tren lain. 我们的努力不是要努力去跟随这样的潮流。 Memang jauh lebih gampang kalau namanya kebersamaan itu masing-masing pegang handphone. 那可能是这样做的话就很简单，每个人都拿一部手机， Masing-masing punya password sendiri. 我们都有自己的密码。 Memang gampang ngajak makan bersama tapi duduk di meja itu semua handphonean sendiri-sendiri. 可能约饭就很容易，但是每个人坐在桌前的时候都是各自玩手机。 Suami istri anak kita itu penuh dengan senyuman. 丈夫、妻子、孩子都有一些非常美好的笑容。 Saya sering memperhatikan kadang ya di restoran itu masing-masing pegang handphone. 所以牧师在餐厅看到大家一起吃饭，但是每个人都拿一部手机， Masing-masing senyum tapi dengan handphone. 每个人都笑，但是是对着手机笑。 Lo tanyain, mau makan apa? Ya terserah. 如果问到你要吃什么，说啊随便啦。 Senyumnya dengan handphone tapi sambil percakapan di situ nggak enak kedengarannya. 看着手机笑，但是聊天的话听起来就没有那么舒服。 Perlu kerja keras kalau kita mengajak anak suami istri untuk duduk berdoa bersama. 所以，当我们要丈夫、妻子、孩子一起坐下吃饭的时候，我们也需要努力去这样去做。 Bahkan keluarga Kristen 哪怕是基督徒的家庭，也要如此。 perlu kerja keras, 我们需要努力， tapi harus dilakukan 但是我们要去做啊， supaya berkat Tuhan itu ada di atas keluarga kita. 使得神的祝福可以在我们家庭的上面。 Berkat Tuhan itu ada di dalam jerih lelah, 神的祝福在我们的辛苦劳作当中， bukan dengan happy-happy memberikan kebebasan bagi semua anggota keluarga. 而不是让我们嘻嘻哈哈的，每个人都让他去自由活动。 Karena itu saya mengajak saudara dan saya punya tekad seperti Yosua. 我们邀请弟兄姊妹们有约书亚这样的心智。 Israel itu negara yang jatuh bangun. 以色列民跌倒起来，跌倒起来。 Tuhan itu marah pada waktu mereka itu menikah campur dengan bangsa asing. 神针对他们与外邦女子通婚，神对他们有极大的愤怒。 Sudah dihukum kapok, berbuat lagi. 神刑罚他们，他们还是去做，还是去做，3番4次。 Sampai satu kali Yosua mengatakan, silakan kamu pilih hari ini mau ibadah kepada siapa. 所以有一次约书亚说：“你们去选，你们要敬拜哪一位神？ Kalau pilih kepada Allah, harus ikuti jalannya Allah, jalannya Tuhan. 如果你选择耶和华是神，你就要跟随他的道路去行。” Lalu di dalam pidatonya itu akhirnya Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 所以约书亚留下遗言：“我和我的一家都必定侍奉耶和华。” Silakan orang lain melakukan atau ibadah kepada yang lain. 你们要去侍奉那些大河那边的神嘛，就去吧。 Mari kita jemaat GKY Puri 在国语堂的弟兄姊妹， bertekad berjanji beribadah kepada Tuhan.
我们要向神有敬拜他的这样一个心智。 Mari kita bacakan ayat ini sebagai penutupan dan tekad kita bersama-sama. 我们一起阅读这一节的经文，作为我们的志向，我们的心智。 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 我和我的一家必定侍奉耶和华。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Allah Bapa kami di surga, kamilah anak-anak-Mu. 我们在天上的父啊，我们是你的孩子， Kami ingin Tuhan menerima berkat-Mu untuk keluarga kami. 我们渴慕从你而来的祝，为我们的家庭得到从你而来的祝福。 Ampuni kalau kami kurang bekerja keras. 神啊，求你赦免我们，如果因为我们不够辛苦劳作， Kiranya firman-Mu hari ini menguatkan kami 愿你今天的话坚固我们， untuk mau hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. 让我们的生命生活照着你的旨意去行， Untuk bekerja keras mengarahkan seluruh keluarga kami kepadamu. 为着我们的家庭，我们要去努力工作。 Tuhan jaga keluarga Tuhan di GKI Puri ini. 求神也保守在国语堂的你自己的家庭， Supaya semuanya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. 也让每一个小家庭都成为敬畏神的家庭。 Berkatilah firman-Mu. 赐福你自己的话语， Tolonglah kami yang lemah ini. 求你帮助我们这些软弱的人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。